Saya pelajar ke nak? Kalau Jumaat rugi dia. Baik tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan apabila Allah Subhanahu wa taala nak hantar manusia mai ke dunia ni, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan satu jalan, satu cara. Tidak ada cara yang kedua, tidak ada jalan yang kedua, tak ada. Untuk nak kirim manusia, untuk nak hantar manusia mari dalam dunia ni, satu jalan. Tak ada jalan yang kedua. Tak kira siapa, tidak kira itu siapa. Jadi raja ke, rakyat ke, hakim ke, mahkumkan, kaya ke, miskin ke, melalui satu jalan, iaitu jalan perut ibu, rahim kandungan ibu. Tidak ada jalan yang kedua. Allah buat satu tertib untuk nak hantar manusia mari ke dunia ni melalui satu jalan tu. Jalan yang sama, tidak ada jalan yang kedua. Siapa-siapa pun. Begitu juga bila Allah SWT mau mengirim manusia ni ke akhirat, tak lawai juga ada 5 orang terdengar orang ada setupuk tu. Jumaat apa tu? Allah. Untuk mengirim manusia ke akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan satu jalan. Tidak ada jalan yang kedua juga, iaitu jalannya maut. Mati. Bila mati, bila maut, semua manusia sampai ke akhirat. Tak kira lah siapa dia tu, Presiden Amerika ke dia tu, orang kaya ke, orang miskin ke. Bila mati, berpindahlah dia tu ke akhirat. Dan tuan-tuan yang mulia, maka begitu juga untuk beri kejayaan kepada manusia, sukses kepada manusia ni, nak berjaya manusia ini dunia sampai akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala buat satu jalan, tidak ada jalan yang kedua. Tak kira siapa, walaupun Presiden Amerika, sejalan, iaitu jalan iman dan amal. Jalannya jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu jalan itu. Hari ini bagaimana tuan-tuan yang mulia, la ilaha illallah ni ada pada kita, bagaimana kita mau usaha lagi, usaha supaya la ilaha illallah ini ada dalam kehidupan kita. Muhammadur Rasulullah ni benar-benar bertapak dalam kehidupan kita. Bukan semata-mata ucapan saja. Kehidupan. Dan tuan-tuan yang mulia, dua kalimah inilah merupakan asas bagi agama. Merupakan asas tapak bagi agama semua. Dan tuan-tuan yang mulia, agama ni ialah nizam, satu nizamul hayah, mana peraturan hidup, peraturan kehidupan manusia ni, peraturan hidup. Kita ingat kata agama ni solat saja, haji saja. Tidak, bukan semata-mata ibadah. Agama bukan semata-mata ibadah.
Makan pun agama, makan juga agama, tidur juga agama, masuk WC agama, pernikahan juga agama, perkahwinan juga agama, semua agama. Agama merupakan syariat. Pakaian agama juga, pakaian. Tuan-tuan yang mulia, kejayaan yang sebenar ada dalam agama yang sempurna. Ad-dinul kamil, ad-dinul kamil. Hari ini usaha kita bagaimana supaya datang agama yang sempurna ini fi syu'unil hayah. Kaifa ya'tid dinul kamilu fi syu'unil hayah. Bagaimana supaya datang agama yang sempurna ini dalam kehidupan kita. Setiap dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan masuk dalam masjid ni beragama, tapi di luar masjidnya bukan agama. Tidak. Waktu ibadat ni muamalat juga kena ikut cara agama. Muasyarat juga. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah usaha selama 23 tahun. Dengan usahanya 23 tahun tu, tuan-tuan yang mulia, maka dapat selamat, dapat bentuk agama dalam kehidupan sahabat di zamannya 124,000 orang. Selepas tu wafatnya baginda Nabi SAW, dan sahabat 124,000 tu bergerak lagi, usaha lagi, sehingga tuan-tuan yang mulia, hingga sampai ke agama ni tersebar ke seluruh alam. Sehingga tuan-tuan yang mulia, sebelum wafatnya baginda Nabi SAW, di masa haji terakhir baginda SAW di pada Arafah, Allah turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah mengatakan pada hari ini, yakni hari 9 Zulhijjah, tahun yang ke-10 selepas pada hijrah, 10 tahun. Jadi haji wada, haji terakhir bagi Nabi SAW. Nabi buat haji sekali itu, ya. Turun ayat, Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku telah menyempurnakan kepada kamu, untuk kamu, dinakum, agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku menyempurnakan kepada kamu nikmat aku, wa raditu lakumul islam madina. Ulama mengatakan semua sahabat-sahabat tu dapat amal dengan agama, yang muda, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, yang wanita, semua boleh amal dengan agama 100%, 100% amal agama. Tidak menyalahi kehidupan mereka dengan kehendak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka usaha kita sekarang ni, kata Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi kita usaha kita sekarang ni, kita mau sebagaimana agama Allah ini kembali sebagaimana hari ditinggal oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, agama terjalin dalam kehidupan, tersirat di dalam kehidupan di zaman mereka. Di zaman Nabi SAW,
Kitab tak ada. Tak ada tulis kitab. Kitab, surat, tak ada buat kitab, tak ada buat buku. Buku agama tak ada. Bahkan di zaman hidupnya baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran pun belum terkumpul sebagaimana kita nampak sekarang. Tapi agama sempurna. Agama sempurna. Dengan sebab apa tuan-tuan yang mulia? Dengan sebab ada usaha, ada kerja. Iman, dapat hakikat iman di zaman mereka. Iman sahabat, tuan-tuan yang mulia, mereka dapat hakikat iman. Mereka melihat makhluk ni jadi dalil, jadi tanda tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Itu usaha mereka. Dunia ni, makhluk ni, semua ni jadi dalil untuk kenal Allah. Tapi kita hari ni tengok dunia ni, tengok makhluk ni, jadi yakin. Bukan jadi dalil kita sekarang, jadi yakin. Ada asbab juga makhluk Allah. Asbab yang ada pada kita juga makhluk Allah. Warung kita, perniagaan kita, usaha kita, makhluk Allah. Usaha kita ini makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Usaha yang kita buat adalah makhluk Allah. Amal perbuatan kita makhluk Allah. Ya, sepatutnya makhluk Allah jadi dalil. Hebatnya Allah, anggung Allah, kekuasaan Allah, izmatullah, kibriya Allah, kekuasaan Allah. Ya. Tuan-tuan yang mulia, sahabat mereka belajar, pertama sekali mereka belajar iman. Ta'allamnal iman, kami belajar iman. Summa ta'allamnal Quran, kemudian kami belajar Al-Quran. Apa amalan dalam Quran? Al-Quran kata haram, maka haramlah untuk kami. Apa yang dihalal oleh Al-Quran, maka halallah untuk kami. Kita tak lagi deh. Kadang-kadang Quran kata tak boleh, kita kata boleh. Quran mau begini, kita gigok lain. Iman mereka, ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Quran. Kami belajar iman, kami dia belajar Al-Quran. Belajar iman, tuan-tuan yang mulia, dengan melalui kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melalui kerja Nabi ini, kerja dakwah. Kerja dakwah adalah juhdul iman, juhdul dakwah, juhdul iman. Usaha dakwah adalah usaha iman. Tuan-tuan yang mulia, usaha iman, tuan-tuan yang bukan sunat, bukan fardu kifayah. Kata kita ni buat usaha setengah, tak buat setengah. Sebahagian buat, sebahagian lagi tak buat. Tak boleh. Usaha iman adalah fardu ain, kata ulama. Fardu ain. Tuan-tuan yang mulia, ada ulama mengatakan dakwah ni fardu kifayah. Dakwah ni fardu kifayah. Dakwah fardu kifayah iaitu kita dakwah untuk orang lain. Untuk orang lain, kita buat dakwah untuk orang lain. Semacam semaya sunat sana ni. Semaya sunat, semaya mayat, semaya jenazah ni. Kita sembahyang untuk mereka, doa untuk mereka. Maka semaya jenazah ni fardu kifayah. Untuk dia, bukan untuk kita. Kita sembahyang untuk dia. Dakwah ni pun kalau kita dakwah untuk orang lain, maka fardu kifayah. Tapi kalau bila dakwah tu kita niat untuk kita, untuk usaha iman kita, untuk islah iman kita, maka adalah fardu ain. Ulama mengatakan dakwah ni kan usaha iman. Kalau kita niat untuk nak islah iman kita, memperbetulkan iman, mentasahkan iman. Tuan-tuan yang mulia, iman ni,
hasil melalui hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah taufik daripada Allah taala ni hasil daripada mujahadah dan inabah. Mujahadah dan inabah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah pilih mereka yang dia kehendak, dan Allah bagi hidayah mereka yang inabah, mereka yang kembali kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah, Allah bagi hidayah. Siapa mujahadah, asbab bagi hidayah ni mujahadah dan inabah. Tuan-tuan yang mulia, mujahadah adalah syarat mujahadah ni diri dan harta. Diri dengan harta. Ulama mengatakan mujahadah ni, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jahadu, kalau kita tasrih jadi jahadu, mujahadah. Dia punca mari daripada mujahadah. Mujahadah ni ada mim, ada jim. Ulama mengatakan mim tu ada isyarat, ada isyarat. Mim ada isyarat, mal, kena ada mal, harta. Jim, jasa, diri kita. Nak panggil mujahadah ni bi amwalikum wa anfusikum. Mim, mal. Jim, jasa. Ha, mujahadah, hijrah. Kalau ada mujahadah rumah, tak ada hijrah, tak mungkin, tak boleh jadi hijrah. Mujahadah, dal, dawah. Lepas tu ada ha pula di belakang, ta al-marbutah tu. Ha pula, hidayah. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebagaimana kita buat usaha sekarang ni, kita keluar, tuan-tuan yang mulia, ini mujahadah. Tuan-tuan yang mulia, dengan niatnya untuk islah iman kita, yakin kita kepada Allah. Tuan-tuan yang mulia, dan mujahadah ni kena ikut millah Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berkata pada baginda Nabi SAW supaya mengikut millah Ibrahim. Ittabi' millata Ibrahim. Hendak ittiba' oleh Muhammad akan millah, akan agama Ibrahim ini. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hendaklah kamu jihad, hendaklah kamu mujahadah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihadnya. Huwa jtabakum, ia Allah Ta'ala telah pilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan dia Allah tidak jadikan dalam agama ini menyepitkan kamu, menyusahkan kamu. Bukan Allah Ta'ala menyusahkan kamu dalam agama ini. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Mujahadah itu mengikut millah bapa kamu Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim merupakan bapa kita, bapa mujahadah, bapa dalam kerja jihad. Kita ini anak, kita ini anak-anaknya. Mujahadah kita ini, jihad kita ini anak-anaknya. Mesti kita kena mengikuti caranya. Kalau kita tidak mengikuti caranya, kita bukan anaknya. Bila kita bukan anaknya, nanti kita tidak ada bapa kita. Tak tahu bapa orang mana. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Dialah yang memanggil kamu ni muslim. Jadi tuan-tuan yang mulai bagaimana Ibrahim alaihissalam wa minal millah, setengah daripada millah Ibrahim
tinggal anak dan istri. Tinggal anak istri, itu millah Ibrahim. Tarkus soal, tidak memohon, tidak minta kepada makhluk. Tolak tawaran makhluk, tolak tawaran makhluk, menolak. Dua-dua yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tolak tawaran makhluk ni di waktu, di saat yang sangat-sangat bahaya. Dia berada di atas menjanik, di atas alak bidah, alak lotaran tu. Duduk di atas alak, orang nak lotar masuk dalam api besar. Sehingga malaikat-malaikat tak tahan. Malaikat juga tak tahan, ngeri melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terus bertanya Allah, "Wahai Allah, apakah kami menolongnya?" Allah mengatakan, "Tanya dia dulu. Kalau dia mau, tolong." Tuan-tuan yang mulia, datangnya Jibril. "Ana Jibril ya Ibrahim, ana Jibril alaka hajah." Saya ini Jibril, bersama saya ini malaikat-malaikat. Adakah engkau perlu? Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Amma bika falah." Dengan kamu tidak. Tolak, tawaran ditolak. Bukan tawaran siapa-siapa tu, bukan biasa tu. Tawaran tu malaikat Jibril. Tolak lagi, karena Jibril pun makhluk. Tu millah tu. Kenapa? Kita buat dakwah, orang tawar apa-apa kena tolak kata. InsyaAllah. InsyaAllah. Ni tak ada tolak ke sehari nak lalu dah. Kenapa? Nabi SAW sewaktu pergi ke Taif, Allah Ta'ala hatta mari tawaran, malaikat tu mari tawaran. "Wahai Muhammad, Allah telah mengetahui kejadian kamu di antara kamu dengan Bani Sakif orang Taif ini. Kalau kamu mau, Allah telah mengiring kami. Kalau engkau mau, kami bisa pelagakan gunung ganang sini supaya mereka hancur, binasa di sini." Nabi kata tidak. Tolak tawaran makhluk, tolak. Malaikat mari tawaran, tolak. Bila dia warawah di Mekah mula-mula, orang Quraisy beri tawaran untuk angkat Nabi jadi raja, beri kuasa, untuk bagi perempuan, untuk beri harta kaya, tolak. Betul? Kalau kita baik, tolak tawaran makhluk. Deh, tinggal anak, tinggal isteri. Itu millah Ibrahim alaihissalam. Bahkan tinggal tu tuan-tuan yang mulia, bukan tinggal seperti kita tinggal. Allah Ta'ala telah tunjuk kepada umat hingga sampai hari kiamat. Kisah Nabi-Nabi dulu adalah untuk umat. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguhnya ada dalam kisah-kisah mereka itu, kisah-kisah anbiya yang dicerita oleh Allah dalam Al-Quran, adalah pengajaran bagi umat Nabi SAW hingga sampai hari kiamat, bagi orang-orang yang berakal. Ibrahim tinggal tuan-tuan yang mulia, tidak ada di satu tempat, tidak ada asbab hidup. Asbab nak hidup tak ada. Ada asbab mati, asbab maut. Ada ular, ada binatang bisa, ada binatang buas. Manusia tidak ada, makanan tidak ada, tumbuhan tidak ada. Asbab hidup. Air tidak ada, mata air tidak ada. Ada asbab mati, ada binatang buah. Tumbuhan untuk jadi makanan tak ada. Deh, cuma Ibrahim alaihissalam bagi tahu pada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Hai Tuhan kami, sungguhnya kami menempatkan, letakkan zuriat di satu lembah, di satu bumi yang tidak ada tanaman. Wadin ghairi dhi zar'in,
tanaman untuk jadi sumber makanan. Tuan-tuan yang mulia, Ibrahim AS bagi tahu kepada Allah, memohon dengan Allah, meminta dengan Allah, minta dengan Allah semata-mata supaya Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka jadi maju di tempat ni. Tempat tak ada orang tak boleh duduk situ. Orang tak mungkin untuk nak backing kampung bandar di situ, tak mungkin. Tak ada mata air tak ada. Tapi Ibrahim AS jadi maju di sini. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Minta Allah supaya Allah Taala bangkit di kalangan mereka satu orang rasul di akhir zaman. Minta dah. Tuan-tuan yang mulia, bukan 40 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, Pak. Mengikut cerita riwayatnya 13 tahun. 13 tahun. Tuan-tuan yang mulia, tapi apa Allah Taala buat? Nah, bila habis bekalan air, bekalan makanan habis, yang pertama sekali Allah SWT nusrah, iaitu Allah keluarkan Zam-Zam. Zam-Zam. Zam-Zam, tuan-tuan yang mulia, bila Zam-Zam ada, Allah Ta'ala berlaku pula Bani Jurhum. Bani Jurhum, yang mana kampung mereka sudah jadi kering. Kering kotak. Pak kita sini kering kotak. Kering, tak ada air. Terpaksa mereka kena pindah. Kena pergi cari tempat ada air. Tuan-tuan yang mulia, bila mereka berpindah di dalam safar mereka, kelihatan burung-burung berputar di udara. Di udara mereka kelihatan burung. Maka ketua kafilah mereka mengatakan, nun di sana kelihatan burung-burung berputar di udara. Itu menandakan adanya air di bawahnya. Hilang satu orang kuda cepat pergi menyiasati. Dapati ada satu orang perempuan bersama anak yang kecil, dan bersamanya ada air, ada mata air. Tuan-tuan yang mulia, balik beritahu kepada kafilah dia. Bila pergi sapa, sebenarnya orang perempuan seorang ni, kalau dia nak kata mati boleh. Nah, orang Arab ni kelahi buku air ni, pasal air ni orang Arab berkelahi. Tapi ni tak kelahi. Dia tanya, ini air ni kepunyaan siapa ini? Siti Hajar kata, ini air kepunyaan saya. Bisa kami juga untuk menggunakan air ni, bisa saja, tinggal saja di sini. Takkan dia jadi ramah. Jadi ramah. Dulu je seorang, sekarang jadi ramah. Nah, semenjak daripada tu, nah, jadi ramah. Nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim alaihissalam kurban, kita dengar perkataan kurban, tadhiyah juga daripada Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan yang mulia, hingga perkataan ulama mengatakan perkataan Allahu Akbar ini perkataan ini adalah perkataan yang ini pertama yang keluar daripada mulut baginda Ibrahim Khalilullah. Belum siapa-siapa ucap lagi Allahu Akbar ni, Ibrahim mula-mula. Dia keluar sewaktu dia nak menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, kena kerbet anak pula dah. Kenapa? Allahu Akbar. Maka ulama mengatakan Allah Ta'ala gunakan, Allah Ta'ala mengambilkan perkataan Allah Akbar untuk jadi mula dalam solahnya. Untuk orang nak mula semalik semaya solah ni, kena mula dengan Allah Akbar. Tak boleh tukar. Tukar kelimah, nak kata Akbarullah, tak boleh. Ataupun nak kata Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh juga. Sedangkan nama Allah ini banyak, bukan Allah saja. Nak kata Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim Akbar, tak boleh.
kena ta'yin. Mazhab Syafi'i kita mesti ta'yin Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Allah SWT mengambilkan Allahu Akbar karena ini perkataan Ibrahim mau menyembelihkan hatinya, menyembelih kasih dia. Kita ini bila Allah Akbar kita kena sembelih juga, tapi sembelih tak mampu kita ni. Sembelih ni bila sempurna, sembelih bila putuh halkum, putuh meri, tempat jalan makanan, jalan turunnya makanan, jalan nafas ni, dua-dua ni mesti putuh. Dan untuk sempurna lagi putuh lagi dua orak di kiri dan kanan, orak darah, baru sempurna. Kita hari ni tak putus tu kali tak. Sebab kita bila Allahu Akbar, Allah kita kena putuskan, kita kena putus lain daripada Allah. Tapi kita sekarang tak putus ni. Allahu Akbar, mari lain pada Allah, mari di rumah, mari segala masalah mari. Tak putus. Tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat mereka bila salah ni tuan-tuan yang mulia, hati mereka tawajuh kepada Allah, tak bergerak dah. Hingga tak sedar yang lain pada Allah. Mereka sedar Allah. Ibadah mereka. Sebenarnya mereka khusyuk kerana iman mereka, yakin mereka benar. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerana mujahadah mereka, usaha mereka, bersama dengan Nabi SAW, melalui kerja Nabi SAW, kerja dakwah, dapat iman. Juhud dakwah, dakwatul iman lil mu'minin. Dakwah iman adalah untuk orang beriman, bukan untuk orang kafir. Dakwah iman adalah untuk orang iman. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, hendaklah kamu beriman. Menyeru orang beriman dan perintah supaya beriman. Hai orang beriman, hendaklah kamu beriman. Kalau dakwah orang kafir bukan dakwah iman, dakwah Islam. Aslimu, Islamlah kamu, taslamu, nanti kamu selamat. Masuk Islam. Tuan-tuan yang mulia, iman tuan-tuan yang mulia bukan satu perkara yang senang. Di zaman baginda Nabi SAW ada beberapa orang Arab mereka datang mengucap dengan kalimah syahadah, kalimah iman. Lalu mereka berkatakan kami beriman. Maka Allah SWT turun ayat, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Nah, maka Allah perintah kepada baginda, qul lan tu'minu, bagi tahulah, katakanlah wahai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Lan tu'minu, lan tu'minu, kamu belum lagi beriman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk dalam hati kamu. Nah, tak boleh kata lagi kami beriman. Zaman Nabi itu orang Arab datang mengucap, maka mereka kata mereka beriman. Tapi Allah turun ayat kata kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu mengatalah kami masuk Islam. Masuk Islam baru. Buat kita ni baru masuk Islam baru kali ni. Deh. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman ni kena masuk dalam hati. Hari ni tuan-tuan yang mula kalau kita buka hati kita, apa? Ada iman kan aslam ghairul iman? Allah kan atau masih wallah? Yakin kita ni. Apakah yakin pada Allah, yakin pada makhluk? Yakin pada asbab? Tengok hati kita. Tahu Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki tapi tegak hari waktu bi Allah lalu dah. Buah lain. Tak, tuan-tuan, hati kita yakin pada asbab. Tuan-tuan yang mulia, untuk dapat hakikat iman kena nafi semua asbab. Kena nafi asbab ni. Tuan-tuan yang mulia, kena nafi segala asbab ni.
Kena kosong hati, baru boleh tanam, baru boleh kita masuk Allah, baru yakin pada Allah datang. Sekarang kita tidak, kita ni tak sulit juga untuk yakin ni, yakin pada Allah. Sekarang hati kita banyak yakin pada makhluk. Allah tahu hati kita ni, Allah tahu nak tusuk dia tak boleh. Apa? Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia tahu dengan apa yang ada di hati kita tu. Dia tahu nak tusuk tak boleh. Kasih kepada siapa, harap kepada siapa, yakin kepada siapa, apakah yakin pada Allah atau harap pada Allah ataupun selain pada Allah. Hari ini kita kena usaha mujahadah kita hingga keluarkan ghairullah daripada hati kita, insya-Allah. Kalau tak cukup 4 bulan lagi, kena tambah 4 bulan. Kalau tak tubik lagi 4 bulan, kena pergi lagi hingga minta dengan Allah, ya Allah keluarkan ghairullah, supaya Allah keluarkan ghairullah, masih Allah keluar daripada hati kita ini, sehingga Allah kasih masuk kebesaran Allah dalam hati kita ini. Itu sahabat mereka lihat makhluk tak terkesan, melihat kekuatan militer, tentera tak terkesan, senjata tak terkesan, bilangan besar mereka tak terkesan, kerana hati sudah terkesan dengan zat Allah, kamalat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kibria Allah, izmatullah sudah ada dalam hati mereka. Tengok makhluk tak terkesan. Kita ni beriman dengan Allah tahu, tapi tahu saja ya. Tapi bila tengok makhluk terkesan dengan asbab. Sebab tu lemah iman kita sekarang lemah. Bila iman lemah, amal pun lemah. Amalnya tak ada hakikat seperti sahabat-sahabat dulu. Sahabat dulu amalnya mereka hakikat, ibadat mereka hakikat, ada roh. Sebab tu kita niat belajar iman, insyaAllah. Kita ini belajar, kita kena belajar iman. Jangan kata saya sudah pandai iman, jangan. Ibnu Malikah, satu orang tabi'i, kata dia sempat bertemu dengan 30 orang sahabat. Karena dia tidak sempat bertemu dengan baginda Nabi SAW, dia jadi tabi'i. Dia sempat bertemu dengan sahabat sebanyak 30 orang, dan saya jumpa, kata dia berjumpa dengan sahabat 30 orang ni, semua mereka takut pada nifak. Sahabat ni takut pada nifak. Kita iman sikit dah, iman lemah dah, tak takut pada nifak dah. Wasa kata kita ni strong iman kita, kuat iman kita ni. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, kita kena mujahadah, kita kena ambil kerja Nabi SAW dengan niat untuk nak islah iman, insyaAllah. Kena ambil kerja dakwah. Juhdul dakwah adalah juhdul iman. Dan dakwah ni tuan-tuan yang mulia, jadikan kerja dakwah ni maksud hidup kita. Bukan arti kita jadikan dakwah maksud hidup ni mana keluar semata tak balik-balik. Tak, bukan gitu. Bukan galah baik semacam tak gelik dah. Dah. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi satu masa kita dengan jemaah keluar, satu masa kita dengan jemaah masjid. Dakwah ni bukan keluar semata. Kenapa? Kita bersama dengan jamaah. Alaikum bil jamaah, yadullahi ma'al jamaah. Lazimlah kamu dengan jamaah, pastilah kamu dengan jamaah. Pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Jangan syaz kita. Man syazza fin nar. Kena berjamaah. Kita kena duduk dalam jamaah. Kenapa? Jadi tuan-tuan yang mulia, hijrah dakwah ni ada dua. Hijrah iman kita ni ada dua. Satu, khuruj, keluar. Dan yang satu lagi, juhdul maqam. Hijrah tepat tak? Tuan-tuan yang mulia,
Hari ini bagaimana tuan-tuan yang mulia, kita nak usaha supaya hidup kerja-kerja ni, kerja tempat kita, kerja maqami. Tuan-tuan yang mulia, yang mana Anbiya alaihi wassalatu wassalam, kerja mereka adalah kerja maqami. Kerja maqami. Nabi Syuaib untuk kaum dia, iaitu di kawasan Madian. Maqami dia buat maqami dia di Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada orang-orang Madian Allah Ta'ala mengirim saudara mereka Syuaib. Satu kaum Madian. Nah, untuk Samud, kaum Ad, satu kaum. Allah Ta'ala hantar satu nabi, satu rasul kepada mereka. Tuan-tuan yang mulia, tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT hantar dia adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku rasul Allah untuk kamu semuanya. Nah, jadi tuan-tuan yang mulia, tidak seperti rasul-rasul dulu. Tuan-tuan yang mulia, jadi kita tuan-tuan yang mulia jadi umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tugas, tanggungjawab ya Allah Ta'ala beri kepada Nabi, Allah SWT bagi kepada umat ini. Sebab itu umat ni maha mulia. Allah Ta'ala puji kata khaira ummah, kerana ada tanggungjawab. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita ni ada tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab dua. Satu ibadat, yang keduanya dakwah. Tugas ibadat kerana kita ni sebagai hamba Allah, tugas dakwah sebagai kita ni umat Nabi SAW. Hamba Allah, umat Rasulullah. Hamba Allah tugasnya ibadah. Dakwah tugas kita sebagai umat Nabi SAW. Hazihi sabili, qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah mama, inilah jalan aku. Hazihi sabili, inilah satu jalan aku. Sabil isim mufrad, idafah pula kepada mutakallim. Satu, tidak ada sampingnya dah. Satu jalan aku. Mana? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Siapa kena buat kerja ni? Mengajak ni siapa? Ana wa man ittaba'ani, aku, yakni saya dan mereka yang mengikuti saya, umat. Jadi tuan-tuan yang mulai, sebab ni kita umat Nabi SAW adalah umat yang begitu mahal di sisi Allah, mulia di sisi Allah, kerana ada tanggungjawab yang diberi Allah kepada Nabi, Allah SWT beri pula kepada ini umat. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ni kita belajar kerja dakwah, belajar iman, belajar kerja Nabi SAW. Belum faham lagi kita ni. Orang faham dakwah ni duduk dalam tanah belakang dah, mati belakang dah, dalam tanah. Sahabat-sahabat dulu. Kita hari ni tak faham dakwah, kita faham tak betul. Faham macam mana dakwah ni buat boleh, buat bisa, tak buat juga bisa. Buat buat tak apa, tak buat tak apa. Itu kita faham. Nampak? Nabi SAW faham dakwah, faham kerja Nabi, faham kerja dakwah ni. Tuan-tuan yang mulia, bila dia terima kerja ni daripada Allah SWT, selepas daripada dilatih oleh Allah jadi Nabi dan Rasul, telah bagi kerja ni, apa dia cakap? La rahata ba'dal yaum, selepas pada hari ni tidak ada rehat lagi. Selepas pada hari ni tak ada berehat dah, tak boleh rehat dah. Kerana Allah Ta'ala tu ayat ya ayuhal muddassir qum fa'anzir. Lagi pula Allah tu lagi pula
salat kita, ya ayyuhal muzammil qumil lail. Siang hari setiap bangun untuk jumpa manusia. Malam bila mau tidur, mari lagi Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil lail, bangun malam. Malam kena bangun jumpa dengan Allah. Illa qalila, malaikat sedikit je. Nisfahu, separuh. Tidur separuh. Bangun separuh. Awingkus minhu, ataupun kurang daripadanya. Warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, inna laka fin nahari sabhan tawila. Subangun malam dapat kekuatan daripada malam, kerana siang hari Muhammad Muhammad, innalaka fin nahar, kerana sesungguhnya untuk kamu pada siang hari sabhan, kamu kena sabhan tawila, sepanjang kamu kena berenang sepanjang-panjang hari. Kena dengan manusia, kena sepanjang hari kena jumpa dengan manusia. Kena perlu kepada kekuatan, ambil pada malam. Ulama mengatakan Allah SWT bandingkan kerja siang hari ini dengan berenang. Sibah, berenang adalah air. Tak ada air di Mekah, tak ada air. Ada air Zam-Zam, tak boleh berenang situ. Kenapa? Cuma perkataan sabhani, berenang sini isti'arah. Mana pinya sengaja Allah Ta'ala guna lafaz isti'arah pinya untuk banding, untuk tashbih, untuk bandingkan usaha siang hari ini seperti berenang, supaya Nabi SAW dapat bisa memahami usaha siang hari itu. Sebenarnya kalau Allah mau cakap biasa, cakap betul-betul, innalaka fin nahari masyang tawila, saya kata gitu, hei Muhammad, engkau siang hari berjalan kaki bertemu dengan manusia sepanjang-panjang hari. Boleh kata gitu? Tapi tak sama dengan kata innalaka fin nahari sabhan. Banding kerja siang hari ini seperti berenang. Kerana supaya Nabi nak faham kepada Nabi tasbih kerja dengan berenang ini. Selepas pada itu Nabi kata la rahata ba'dal yaum, tak boleh berehat. Orang berenang mana boleh berehat? Orang berenang tak boleh berehat. Capek, letih, capek baru kena berenang. Malah baru kena berenang. Kerana bahaya, tak berenang bahaya. Lemah, tenggelam. Tuan-tuan yang mulia, begitu juga kita ni dakwah ni tuan-tuan, tak boleh berhenti dakwah, bahaya besar. Hilang agama, turun agama, telucuk agama, keluar agama daripada kehidupan ini. Hari ini berapa banyak dah telah keluar. Mana telah berlaku murtad, telah berlaku irtidak dalam kehidupan kita. Dalam bab munakahat, dalam bab nikah kahwin. Banyak irtidak, banyak jadi murtad kita. Murtad tu ambil orang, hadap ke orang lain. Ambil amalan cara orang lain, bukan cara Islam. Kita di Nizamuddin dengan Maulana Sa'ad Bahya kata orang kita ni banyak murtad di dalam muasyarat, dalam munakahat. Kita ingat murtad ni nanti murtad jatuh agama. Dah, murtad dalam amalan-amalan yang lain. Ya makan hal lain dulu, makan hal lain lama-lama habis. Kenapa? Dalam muasyarat lagi, dalam muamalah lagi. Bahkan tuan-tuan yang mulia, kalau muasyarat tak betul, kalau muamalah tak betul, ibadat pun Allah Ta'ala tak terima. Ibadat Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, maksud kita sekarang ni, kita buat usaha bagaimana supaya Allah Ta'ala kembalikan agama yang sempurna kepada kita. InsyaAllah dapat hakikat iman, dapat hakikat Islam. Tuan-tuan yang mulia, bukan boleh sekaligus. Bukan kata buat boleh sekaligus. Dah.
Baginda Nabi SAW buat hijrah ni pun agama Allah Ta'ala sempurna tu 23 tahun. Sekarang agama telah sempurna dah. Sempurna dah. Tak boleh ubah. Tak boleh tambah, tak boleh kurang dah. Tuan-tuan yang mulia, tapi dalam kehidupan kita tak sempurna. Kehidupan kita tak boleh amal 100%-nya, 100%-nya dengan agama. Nampak? Ni kita tengok dalam masjid tak apa, kita tubik luar pada masjid pergi ke bandar, macam-macam. Macam mana pergaulan, macam mana pakaiannya, macam mana kehidupannya. Bukan orang luar, anak buah kita, anak buah kita, anak beranak kita, kaum kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab ni kita kena ada risau bagaimana kita dan semua umat ni kembali kepada agama. InsyaAllah tuan-tuan. Kejarah bagaimana Nabi SAW, bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bila selepas wafat Nabi SAW dilatih jadi khalifah pertama, apa dia cakap? Apa yang kusuddinu wa ana hayyun. Adakah agama ini berkurang sedangkan saya ini masih hidup? Tak benar, tak benar sedikit pun agama ini hilang. Kurang sikit pun tak benar. Ini sifat sahabat. Tak benar masyarakat ni tinggal agama sikit pun. Kerana selepas wafat Nabi SAW ada setengah orang tak sewi zakat. Dah. Kerana haru-haru bila wafat Nabi SAW macam-macam. Banyak orang jadi murtad. Tapi oleh kerana fikir Abu Bakar, usaha yang dibuat oleh Abu Bakar, nampak yakin dia tu tak rela, tak benar agama ini berkurangan. Apa yang kusuddinu wa ana hayyun walau mana'uni iqalan. Sekiranya kalau orang-orang ini mereka menegahkan saya ni daripada tali saja, tali ikatan binatang, dengan mana mereka itu bawa binatang zakat tanpa talinya. Di mana di zaman Rasulullah orang bawa harta zakat binatang ni ada tali, ada jirat. Sini panggil jirat. Kalau orang lembu kubah ni ada jirat serawai. Kalau orang zakat unta, zakat kambing, zakat lembu ni, zakat sapi ni tidak ada jirat, orang lembu saja, laqataltuhum, nasya kami perang lagi mereka itu. Boleh faham tuan-tuan? Abu Bakar, lau mana'uni iqalan, kalau mereka itu menegahkan aku ni daripada jirat. Jadi orang zakat bayar, tapi bayar utuh saja, jirat tak ada. Yang mana aku lihat di zaman Rasulullah orang-orang utuh ada jirat. Di zaman aku orang utuh saja tak ada jirat. Aku perih lagi orang tu. Padahal jirat ni, tali ni bukan bersangkut paut dengan zakat. Tapi nerakyat Abu Bakar begitu jaganya agama ini. Kita hari ni bukan jirat, utuh pakai takwil dah. Berapa banyak orang takwil zakat? Berapa banyak orang tak solat? Berapa banyak orang tak mari ke masjid? Di zaman sahabat tak ada. Orang munafik juga mari ke masjid. Suasana yang dibuat oleh Nabi dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang munafik kena mari di masjid. Kita hari ni bukan orang munafik, orang tak ada munafik pun tak mari masjid ni. Orang Islam tulen, Islam benar, bukan munafik, tak mari. Kenapa tuan-tuan yang mulia, suasana tu tarikkan tu tak ada. Sebab tu hari ni tuan-tuan yang mulia kita kena buat usaha. Kita kena bangunkan usaha semula, insya-Allah tuan-tuan. Baiki suasana ni, baiki bi'ah. Kita tukar bi'ah. Tuan-tuan yang mulia, bi'ah daripada suasana yang rusak ni kepada suasana iman. Bermula dalam rumah kita, pergi kepada masjid kita. Tuan-tuan yang mulia, supaya ada bi'ah, ada suasana bi'ah imaniyah, bi'ah islamiyah. Dan hari ni tak ada bi'ah ni kurang ni, bi'ah ni kurang. Ada bi'ah al-fasad, mana suasana rusak. Bila suasana rusak berlaku, suasana rusak ni masuk dalam masjid kita, masuk dalam rumah kita, masuk dalam masyarakat kita, jadi rusak. Kita kena usaha supaya tuan-tuan yang, sebab tu kita sekarang ni kita keluar di jalan Allah untuk duduk dalam satu suasana dalam masjid, dalam jemaah ni. Selamat suasana tu. Tuan-tuan yang mulia, balik pula hidup amal makami. Betul
betulkan suasana, elokkan suasana tu. Tuan-tuan yang mulia, maka tuan-tuan yang mulia, dengan cara tu Allah Ta'ala memperbaikikan suasana di kampung kita, dalam rumah kita, di kampung kita. Sedikit demi sedikit tuan-tuan yang mulia, hingga sampai ke seluruh alam. InsyaAllah tuan-tuan. Semua kita niat insyaAllah. Dakwah. Itu khijar dakwah kita. Kita sekarang ni belajar. Bukan dakwah lagi ni belajar. Tapi apa yang tuan-tuan yang mulia yang hasil perubahan sekarang sikit-sikit ni, ada ini keberkahan, keberkatan, keberkahan dakwah. Berkat dia. Seperti mana Halimah Sa'diyah, dia ambil Nabi SAW di masa kecil itu untuk giwi susu, untuk ambil upah susu, menyusukan baginda Nabi SAW. Bukan Nabi lagi, ada 40 tahun lagi nak jadi Nabi. Ni baru lahir, bayi kecil lagi ni, tak nak jadi Nabi lagi ni. 40 tahun lagi nak jadi Nabi. Tapi ambil ni, jadi ada keberkahan. Nah, bila ambil Nabi, tak di kepangkuan dia, di riba dia, susu di dada dia ni tak banyak, kerana anak dia pun kena isap susu juga, menyusu juga. Tapi terpaksa kena ambil orang lagi untuk ambil upah, kerana untuk nak menampungkan kehidupan dia miskin. Bila ambil Nabi tak di riba dia, susu di dada dia bertambah, dia terasa bertambah. Bila bawa baginda Nabi naik di kenderaan tu, yang tua tu, unta tua jadi kuat, unta tua kuruh jadi berisi dah kuat. Kalau tadi dia mari awal, tapi orang memotongnya, potong habis. Tapi bila dia balik, orang klik dulu, dia klik di belakang. Tapi unta dia kuat, potong semua unta-unta orang lain. Orang bertanya, wahai Halimah, kenapa menukar? Sudah tukar kenderaan? Tidak. Nah, tuan-tuan yang mulia, ni berkat Nabi SAW. Bila balik pelihara Nabi SAW di rumah, maka keberkahan dalam tanamannya, keberkahan dalam binatang-binatang ternakannya, berkat belaka. Bukan Nabi lagi, ni bukan Nabi, ada 40 tahun lagi nak jadi Nabi. Belum lagi jadi Nabi, tapi ada keberkahan. Supaya kita ini tak ada dakwah lagi ni, baru nak belajar. Kita sekarang belajar, tapi Allah bagi banyak. Perubahan ni sute dunia dah. Macam mana kalau kita buat dakwah sungguh? Nah, niat sungguh. Jadi dai, kita ni memang ada sifat. Nampak? Kita tak ada lagi sifat dai, tak ada lagi di kita sifat dai, sifat seperti mana sahabat-sahabat. Yakin, sanggup. Orang panggil sifat sanggup, sanggup mengorbankan, sanggup berkorban ni. Ada juga sikit-sikit, tak banyak, tak seperti sahabat. Nah, kita ni bagi harta apa kalau hal lebih ya. Nampak? Hal lebih baru beri, kalau tak lebih tak beri. Sahabat dulu habis. Nah, jadi sebab ni tuan-tuan yang mulia, kita belajar sahabat dulu. Tuan-tuan yang mulia, mereka ambil kerja ni mengikut kehendak kerja. Kerja nak pergi mana, masa mana, banyak mana, tak kisah, tak kira. Nampak? Bukan tertib sebab kita ni, kita ni tertib 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kita ada tertib, buat tertib. Sahabat dulu bukan gitu. Kita hari ni untuk belajar. Tak apa, kita untuk belajar. Kita buat tertib. Tuan-tuan yang mulia, tapi tertib ni kita mesti kita ikut tertib, insyaAllah. Kena istiqamah di atas tertib. Ini paling kurang. Paling kurang. Tertib yang ulama buat ni adalah tertib paling kurang sekali dah. Sebulan 3 hari, setahun 40 hari, satu hari 2,5 jam. Nampak? Sehari ni kena wik kepada kerja ni 2,5 jam. Sini panggil 2 jam setengah. Dah. Tuan-tuan yang mulia, bila dengan cara ni tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala ubah suasana. Kita hidup
amalan dalam rumah kita, Allah Ta'ala ubah suasana dalam rumah kita. Kita hidup dalam kampung kita, maka Allah SWT baikikan suasana kampung kita. Tuan-tuan yang baiki masjid dulu. Masjid dulu mula-mula. Tuan-tuan yang mulia, suasana masjid ni tuan-tuan seperti Masjid Nabawi, tuan-tuan yang mulia. Daripada suasana masjid ni bergerak ke rumah-rumah orang ke orang. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita belajar. Lepas tu tuan-tuan yang mulia, malam kita memohon dengan Allah, minta dengan Allah, berdoa dengan Allah, supaya Allah SWT bagi keyakinan kita ni, dan bagi kepahaman kepada kita dalam kerja ini. Kerja yang sangat mahal, kerja yang sangat-sangat mahal. Tuan-tuan yang mulia, dan targetnya kita nak tengok bagaimana agama ni sempurna dalam kehidupan umat akhir zaman ni, insya-Allah. Semoga Allah SWT kekalkan kita, tetap kita dalam kerja, dalam usaha Nabi SAW, sehingga sampai akhir hayat kita. Patut tuan-tuan yang mulia, kerja ni kita kena pergi belajar. Kita belajar sohbah dengan masyarakat, dengan orang-orang lama di Nizamuddin, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Jadi kita pergi belajar, tengok bagaimana sifat-sifat mereka di sana. Sohbah, bagaimana sahabat dulu mereka bersohbah dengan baginda Nabi SAW. Jadi kita sekarang sohbah dengan masyarakat kita, orang-orang lama, yang mana Allah Ta'ala guna mereka, pilih mereka, seolah kata 24 jam dalam kerja ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya lihat di zaman dulu, asal zaman Maulana Umar Palampuri dulu, 24 jam dia kerja agama dia. Dia exercise ni. Nak sihat badan dia tu, doktor suruh kena exercise berapa, 40 minit sehari. 40 minit sehari kena exercise. Dalam masa ada exercise tu, jalan dek keliling tu, ada orang duk tunggu, dia tanya, dia muzakarah agama. Bahawa dia ni, satu orang ni sudah siap, ada orang nak tunggu lagi, orang lain masuk pula. Gitu, hingga sampai habis masa dia punya exercise, dia akan melangkai tu. Tak ada beri. Kalau kita kalau lari saja sungguh lah. Lari untuk nak exercise kita, kan tak ada jadi agama lalu dah. Bahkan lutut pun duduk luar lagi. Dia ada. Bahkan kita pun pernah tunggu nak bertanya, nak tanya masalah apa-apa dengan dia. Tunggu. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ramai sangat orang. Berebut-rebut. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab tu kita niat untuk pergi di IPB, insyaAllah tempat belajar. Di sana tempat kita boleh tengok, kita belajar, dengar cakap nasihat mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia, dengan tu Allah SWT bagi, orang panggil, tambah keyakinan, tambah kepahaman dalam kerja ni kepada kita. Semua kita niat belakang, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika.